Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berita Wilayah edisi Ahad 6 November 2022 membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Sahih Samsudin. Paparan utama petang ini. Strategi kempen secara santai dan harmoni, fokus janji kepada rakyat. Keputusan berkait perjalanan PRU ke-15 di bawah bidang kuasa SPR. Lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Labuan mengisi paparan pada petang ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Strategi kempen pilihan raya secara santai, harmoni dan tidak menyerang pribadi lawan menjadi fokus Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada PRU 15. Penyandang Parlimen Bera itu berkata, paling penting adalah dapat membuktikan perkara-perkara yang dijanjikan untuk kepentingan rakyat. Rakyat sebenarnya ingin tahu apa yang telah pun dilaksanakan, iaitu melalui inisiatif-inisiatif yang telah pun kita jelaskan apa yang telah dilaksanakan. Dan inisiatif ini adalah berdasarkan bajet. Bajet maknanya yang akan dilaksanakan. So kita terangkan apa yang telah dilaksanakan dan apa yang akan dilaksanakan melalui bajet yang telah pun dibentangkan. Jadi kita tak bohong. Tambah beliau, serangan peribadi merupakan strategi lama dalam menambat hati rakyat. Saya tidak memberikan fokus langsung setakat ini untuk attack sesiapa pun. Bagi saya, apa yang produk yang kita nak jual, yang kita nak beri kepada rakyat, lebih baik daripada memburukkan produk orang. Kalau kita memburukkan produk orang lain, dia orang kata apa produk you, alternatifnya. So now kita bagi produk kita. Terdahulu beliau memulakan kempen dengan menyantuni peniaga dan pengunjung di Pasar Sehari Kerayong. Keputusan untuk menghentikan pilihan raya umum ke-15 akibat banjir besar tertakluk kepada bidang kuasa Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, persediaan berhubung pengurusan banjir telah dibuat 2 bulan lebih awal sebelum pembubaran Parlimen. Beliau yang juga penyandang kerusi Parlimen Bera berkata, PPS telah dibuka sejak Oktober lalu sebagai persediaan menghadapi musim tengkujuh. Okey, saya tetapi kalau berlaku banjir yang besar sehingga kan tak membolehkan orang nak keluar dan sebagainya, maka saya akan berbincang dengan pihak SPR kalau ada alternatif lain. Jadi kita akan bincanglah. Bincang dengan PMED, dengan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana akan berbincang. Mungkin tidak ada lagi menteri-menteri yang terlibat kerana caretaker. Mungkin saya akan panggil semua state secretary dan sebagainya untuk berbincang. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri kenduri rakyat bersama komuniti di Bandar Kemayan Bera. Jenama Bera Best iaitu jenama produk tempatan di daerah Bera Pahang akan diperkasa. Bagi melaksanakannya, cadangan akan dikemuka Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kepada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Tunjukkan Bera Best. Waktu itu peladang yang diberikan tanggungjawab. Dan Bera Best ni dah masuk sampai ke Singapura dan pernah pergi sampai ke Dubai. Tapi selepas kalah pilihan raya, PH ambil alih, perkara itu bukan dibatalkan tapi tidak diteruskan seperti yang kita laksanakan dulu. Dan saya dah minta supaya pihak Kementerian Pertanian melalui Persatuan Peladang ini untuk mengaktifkan semula Bera Best.
Beliau akan turut mengemukakan cadangan kepada Majlis Daerah Bera bagi menambah baik infrastruktur dan fasiliti peniaga dan pengunjung Pasar Sehari Krayong. Perdana Menteri ditemui selepas beramah mesra bersama peniaga dan pengunjung pasar berkenaan. Sementara itu, Perdana Menteri turut memaklumkan akan menaik taraf infrastruktur dan fasiliti bagi memberi kemudahan kepada peniaga dan pengunjung di pasar berkenaan dalam masa terdekat. Peniaga yang ditemui jelas gembira dengan pengumuman tersebut. Pada berhubungan kami, pada saya daripada pengurusi dengan majlis, hubungan kami memang orang kata sama boleh bertolak ansur lah. Disebabkan Datuk ada bersama kami. Sebab Datuk ni sebagai orang tengah pada kami. Suah baik tu. Itu satu berita yang bagus lah sebab benda ni memang diperlukan oleh peniaga-peniaga dan juga pengunjung yang datang sini sebab kita tak ada tandas yang berdekatan. Yang ada pun di seberang sana. Calon Barisan Nasional BN bagi kerusi Parlimen Sungai Buloh, Hairi Jamaluddin menegaskan identiti sebagai anak tempatan bukan faktor penentu kecemerlangan tugas sebagai wakil rakyat. Sebaliknya, ia bergantung kepada kredibiliti setiap calon bertanding. Ya, jadi saya rasa faktor anak tempatan ni mungkin kalau dulu pentinglah. Tapi sekarang ini Datuk Seri Anwar pun bertanding di Tambun, Dr. Mahathir pun bertanding di Langkawi. He's not from Langkawi. Jadi dia lebih kepada siapa yang dapat memberi servis yang terbaik. Ya. Jelas beliau selepas terdapat dakwaan calon lain menggunakan pendekatan anak tempatan dalam kempen untuk meraih undi. Dalam pada itu, bagi menarik minat pengundi muda untuk keluar mengundi, pendekatan berkempen menerusi laman sosial adalah langkah terbaik. Jelas Khairi, beliau turut menggunakan pendekatan sama untuk memastikan pengundi muda menunaikan tanggungjawab mereka. Tapi kempen online masih berjalan dan banyak konten yang kita akan keluarkan online sebab ramai pengundi muda ni mungkin mereka sibuk ya dan tak dapat datang ke program kempen dan sebagainya. Sebab itu banyak konten kita akan keluarkan dan saya minta mereka keluar untuk mengundi. Use your right the first time. Tambah beliau, pengundi muda perlu ambil tahu situasi politik negara demi membentuk masa depan negara yang cerah. Fokus negeri di bawah bayu. Calon-calon bagi 25 kerusi Parlimen di Sabah mula rancak meneruskan kempen masing-masing. Perinciannya bersama Rita Aloysius Malik. Silakan Rita. Baik, Sahih. Selesai sahaja proses penamaan calon bagi pilihan raya umum ke-15, beberapa calon mengambil peluang turun padang mendekati pemilih di kawasan masing-masing. Di Putatan Calon Barisan Nasional BN P173 Putatan, Datuk Sahelmi Yahya menggesa Jentera Gabungan Rakyat Sabah Barisan Nasional GRSBN khususnya di kawasan Putatan melipat gandakan usaha mengesan pengundi kawasan itu sebelum hari pengundian pada 19 November. Maka kita punya JR boleh kembali menjejaki pengundi-pengundi dan membuat kajian sikap serta melipat gandakan usaha mereka dalam tempoh 2 minggu daripada sekarang. Datuk Sahelmi berdepan pertandingan 4 penjuru melibatkan calon Pakatan Harapan, Awang Husaini Datuk Sahari yang merupakan penyandang kerusi berkenaan selain calon warisan Ahmad Muhammad Said dan Pueni Tudus alias Patrick Rennie Pejuang.
Di Penampang pula, kejadian banjir kilat yang berlaku di Kampung Sugut Penampang menjadi antara lokasi lawatan calon GRS P174 Penampang, Kenny Chua Tek Ho. Tapi masalah sini sebab dia rendah and then widening of the river, kami sedang uruskan dengan Jabatan Peparitan tapi kena meminta izin dengan penduduk-penduduk yang dekat sungai ini. Ini adalah satu masalah yang kita sekarang hadapilah. Tapi setakat beri bantuan kemudahan semua kami telah usahakan. Kerusi Parlimen Penampang menyaksikan pertembungan 4 penjuru antara calon GRS Kenny Chua Tek Ho, calon Pakatan Harapan Datuk Ewan Benedict, calon warisan Datuk Dara Liking dan calon bebas Richard Jimmy. Sementara itu, di Kota Kinabalu, calon GRS Yi Sai-Yu mengambil kesempatan beramah mesra dengan penduduk setempat di sekitar tamu Jalan Gaya. Ya, sangat ramai orang. The situation of COVID has slowly subsided lah. So you can see a lot of people are slowly coming out and sangat meriah lah kan. So it's very good to see that situation, especially now. Turut kelihatan calon KDM Datuk Seri Winston Leong Kit Siong mendekati peniaga di kawasan sekitar. Selain calon BN dan KDM, perebutan kerusi bagi Parlimen P172 Kota Kinabalu turut disertai Amanda Yeo Yan Yin, mewakili Parti Warisan, Marcel Jude Joseph yang bertanding atas tiket bebas dan Chan Fung Hin Pakatan Harapan. Turut sama mengambil peluang hujung minggu menyantuni masyarakat yang mengunjungi tamu di Kota Belud adalah calon BN bagi kawasan Parlimen P169 Kota Belud, Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan. Yang menjadi keutamaan saya di Kota Belud ini, pertamanya soal pertanian. Soal pertanian ini amat penting. Kota Belud telah digelar sebagai jelapang padi untuk memastikan dasar keselamatan makanan negara itu tercapai. Datuk Abdul Rahman hadapi saingan 3 penjuru menentang calon warisan Isna Raisa Munira Majlis dan calon Pakatan Harapan PH Madili Modili Bakali. Di Beaufort pula, calon GRS bagi P178 Sepitang, Datuk Mat Bali Musa mahu pengundi muda memberi komitmen sepenuhnya pada hari pengundian bagi menentukan masa depan negara. Tujuannya adalah untuk kita menyemarakan soal demokrasi di Malaysia inilah dan untuk memastikan wakil mereka akan mewakili Parlimen Sepitang ini di Dewan Rakyat, dan ini yang paling penting. Datuk Mat Wali akan ditentang calon Pakatan Harapan Lahirul Latigu dan Adnan Okeke Putih Parti Warisan dalam pertandingan 3 penjuru. Langkah parti politik mengetengahkan muka baharu dalam pilihan raya umum ke-15 PRU ke-15 bukan satu jaminan yang mampu menarik sokongan pengundi muda. Menurut Pensyarakanan Politik Ekonomi Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sabah, Dr. Firdausi Sufian, terdapat banyak perkara yang menjadi sandaran kepada rakyat termasuk pengundi muda untuk memberikan mandat kepada parti yang mampu membela nasib rakyat selepas PRU ke-15. Mereka harus menggunakan kemahiran sendiri sebab persaingan amat sengit dan tidak ada lagi parti yang dominasi seperti dahulu, right? Sebab setiap parti-parti ini bergantung dengan parti yang lain. Dan kalau contohlah macam GRS itu adalah satu gabungan yang bergantung antara satu yang lain, termasuk Barisan Nasional. Jadi setiap parti itu bergantung dengan yang lain, maka mereka haruslah lebih responsif bagaimana untuk membawa pembaruan kepada pengundi-pengundi mereka dan juga bagaimana untuk bawa mereka untuk mendapat sokongan. Dalam temu ramah eksklusif bersama RTM, Dr. Firdausi berkata, selain calon, medium dan isu yang diketengahkan juga memainkan peranan penting dalam meraih sokongan sekaligus undi daripada golongan muda. Keadaan itu seiring situasi ketika ini di mana tiada parti politik yang mendominasi pemerintahan negara berbanding sebelum ini. Sementara itu, mengenai pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya, Dr. Firdausi berpendapat pertembungan 7 penjuru bagi kerusi tersebut adalah satu perkara yang baik.
Bila kita lihat makin ramai orang tu sebenarnya lebih sengit lah, maksudnya lebih sengit dan lebih kompetitif. Itu adalah satu perkara yang baik sebab kalau setakat hanya 1 lawan 1, setiap ahli yang bertanding ini mereka akan bekerja lebih keras untuk memastikan untuk mendapat undi daripada kawasan mereka. PRK Dun Bugaya diadakan selepas kematian penyandangnya Allahyarham Manis Muka Muhammad Dara pada 17 November 2020. Presiden Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM, Datuk Peter Anthony ditahan tengah malam tadi susulan insiden kekecohan ketika proses penamaan calon bagi kerusi Parlimen P181 Tenom di Dewan Datuk Seri Panglima Antanom Tenom semalam. Bagaimanapun, Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah menerusi kenyataannya memberitahu Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Malalap itu dibebaskan pagi tadi. Kes disiasat di bawah 24A-2 Akta Pilihan Raya 1954 dan Seksyen 147 Kanun Keseksaan. Sementara itu, sebuah badan bukan kerajaan NGO Malaysia Community Care Foundation MCCF berharap semua parti politik mematuhi undang-undang dan tidak membuat sebarang provokasi yang boleh menggugat ketenteraman awam. Pengurusinya, Datuk Awang Jaafar Wahid berkata, aktiviti seumpama boleh mewujudkan kebimbangan dalam kalangan orang awam terutama menjelang hari pengundian 19 November ini. Beliau turut meminta pihak berkuasa mengambil tindakan drastik terhadap mana-mana parti politik yang menimbulkan provokasi bagi mengelak kejadian sama berulang. Baik, sekian perkembangan dari Sabah petang ini. Terus ikuti kami dalam Berita Wilayah untuk lebih banyak perkembangan semasa di seluruh negara. Kembali bersama Sahih, silakan. Terima kasih, Rita. Kita ke Sarawak, fokus dari bumi ke Nyalang. Akta anti lompat parti akan dibentang pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Perinciannya bersama Buma Wen. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Sarawak bersetuju melaksanakan Akta Anti Lompat Parti dan ia akan dibentang pada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak penghujung bulan ini. Demikian menurut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Ton Openg. Jadi apa yang kita buat selepas kelulusan undang-undang di peringkat Parlimen, kita akan menambah baik peruntukan yang ada pada Perlembagaan Sarawak dan kita akan memperkenalkan pindaan kepada undang-undang anti-hopping law dalam perlembagaan kita supaya selari dengan undang-undang di peringkat Parlimen. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan walaupun politik di Sarawak sangat stabil dan budaya lompat parti hanya berlaku pada 1-2 ahli politik, namun kelulusan undang-undang itu nanti akan memastikan tidak lagi berlaku perkara sedemikian. Premier ditemui pada program Sarawak Ku Sayang di Engkelili. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata, Sarawak berjaya menggandakan pendapatan tahunan dalam tempoh beberapa tahun lepas. Pendapatan tahunan ketika ini berjaya mencecah 10 bilion ringgit berbanding 4 ke 6 bilion ringgit setahun sebelumnya. Bajet kita datang tu boleh tahan juga, double digit juga. Pendapat kita dah bertambah. Saya akan madah waktu Dun, tapi saya madah kita dia double digit. Double digit bilion untuk Sarawak. Rang Undang-Undang Dana Kekayaan Berdaulat Sarawak juga akan dibentangkan pada persidangan Dun ini nanti.
Sarawak perlukan suara rakyat untuk pilihan raya umum ke-15 kali ini bagi membolehkan Sarawak meneruskan pembangunan ke arah negeri maju menjelang 2030. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian memberitahu ini kerana kerajaan negeri telah menyediakan landasan yang betul bagi penduduk negeri ini melalui Pelan Strategi Pembangunan Pasca COVID PCDS 2030. Ujar Datuk Seri Dr. Sim, kekuatan tersebut perlu diterjemah oleh rakyat untuk kesinambungan pembangunan bagi masa hadapan anak-anak Sarawak. Beliau berucap pada Kuching Stampin Mobilisation Meeting menambah kerajaan negeri kini sedang merancang untuk menubuhkan dana kekayaan berdaulat dan ia akan dibentang pada persidangan Dewan Undangan Negeri bulan ini. Datuk Seri Dr. Sim menjelaskan menerusi simpanan dalam dana berdaulat tersebut kelak membolehkan pendapatan Sarawak meningkat dan fokus dapat diberikan kepada pembangunan dan meningkatkan pendidikan anak-anak Sarawak. Saudara, di Kuching, bahang kempen pilihan raya umum ke-15 mula terasa pada hari kedua. Tinjauan RTM di sekitar bandaraya mendapati poster, bendera dan bunting telah dipasang oleh parti-parti politik yang bertanding pada kali ini. Bendera dan poster parti mula menghiasi beberapa kawasan antaranya di Jalan Padungan, Jalan Pending selain Jalan Tun Jugah menghala ke Jalan Datuk Tawisli. Beberapa lokasi di sepanjang Jalan Batu Kawah turut dihiasi dengan bendera serta poster parti yang bertanding pada pilihan raya kali ini. Faktor cuaca hujan sejak semalam berkemungkinan menyukarkan kerja-kerja pemasangan bahan kempen di setiap kawasan terlibat. Sementara itu di Miri mendapati perang bendera parti dan poster calon PRU15 belum mencapai kemuncak. Tinjauan kru RTM pagi tadi menyaksikan jentera pilihan raya parti masing-masing memasang bahan kempen. Walau bagaimanapun, tempoh kempen PRU15 yang bermula sejurus selesainya proses penamaan calon semalam dijangka menyaksikan suasana yang lebih rancak menjelang hari mengundi pada 19 November nanti. Sukan air ikonik Bumi Kenyalang Regatta Sarawak 2022 yang bermula pada 28 Oktober lepas melabuhkan tirainya petang ini. Bagi mengetahui perincian lanjut acara perasmian penutupan festival besar-besaran itu, kita terus bersama rakan pelapor Debbie Amanda Padan yang sedang bersedia di tebingan Kuching. Debbie, teruskan dengan laporan anda. Well, you can predict, but Buma sungguh meriah dan sambutan yang luar biasa boleh saya katakan untuk suasana di tebingan Kuching bagi penganjuran Regatta Sarawak 2022 hari terakhir pada hari ini. Lebih seminggu tebingan Kuching ini dimeriahkan dengan pelbagai lapisan masyarakat dari luar dan dalam negara untuk menyaksikan pelbagai acara sukan air yang ada dianjurkan sepanjang Sarawak Regatta 2022 pada tahun ini. Antaranya adalah acara sukan air, perlumbaan perahu panjang, perlumbaan perahu naga antarabangsa yang disertai 16 pasukan luar negara selepas ia dirasmikan oleh Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada Sabtu yang lepas. Bukan itu sahaja ya, boleh saya katakan bahawa ratusan pengunjung turut tidak melepaskan peluang untuk membeli hasil kraf tangan usahawan tempatan di Festival Kraf Tekstil Borneo yang diadakan sepanjang penganjuran Regatta Sarawak kali ini. Ada juga yang meluangkan masa mereka mencuba makanan tempatan yang dijual di gerai dapur Sarawak atau Sarawak Kitchen. Apapun, terima kasih dan tahniah kepada Kerajaan Sarawak bersama-sama dengan Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persamaan Sarawak atas penganjuran acara yang berprestis pada kali ini. Baik, itu sahaja ya Buma yang dapat saya kongsikan dari tebingan Kuching untuk Regatta Sarawak 2022 kali ini. Kembali bersama Buma untuk perkembangan yang seterusnya. Silakan. Ya, sungguh meriah sekali. Debbie, terima kasih atas laporan anda. Mengambil masa kira-kira sejam dari Bandaraya Miri, Pantai Peliau bakal menjadi mercu tanda pelancongan di daerah Subis. Menyajikan pelbagai produk pelancongan tempatan selain keindahan alam semula jadi yang memukau mata memandang. Kita ikuti laporan yang disediakan oleh wartawan Catherine Igang. Cantik dan bersih. Pastinya Pantai Peliau menjadi lokasi pilihan pengunjung untuk aktiviti riadah selain memancing dan juga boleh menginap di inap desa yang disediakan.
Memanfaatkan pembangunan di pantai tersebut dan Kampung Peliau, Pengerusi Tamuk Pantai Peliau, Nizam Sanai Mat berkata, gerai-gerai milik penduduk kampung itu turut ditambah baik menggunakan hasil hutan seperti buloh sekaligus menyurlahkan kelainan dan kreativiti peniaga. Yang di Pantai Bungai dia dah tamuk dia lebih kepada moden. Yang di Pantai Peliau, YB Datuk Hajah Rozi, dia nak mengekalkan tradisional dan dengan konsep pokok buluh, mengekalkan agar pelancong luar, pengunjung luar datang boleh ambil gambar. Tambahnya, pembangunan di sesebuah kawasan yang berpotensi menjadi lokasi tumpuan pelancong penting bagi meningkatkan pendapatan penduduk menerusi jualan hasil tani mereka. Pantai Peliau ini menjadi tumpuan. Ianya terletak kira-kira sejam daripada Bandaraya Miri. Ianya terletak di kawasan Parlimen Sibuti. Ini ianya menjadi tumpuan oleh masyarakat di sini yang meluangkan masa bersama keluarga mereka, khasnya di hujung minggu ataupun cuti umum, kerana mereka merasakan kawasan di sini adalah paling sesuai. Namun begitu, mereka juga memohon ataupun meminta agar pihak yang berkaitan untuk menyediakan ataupun menambah lagi kemudahan yang sedia ada di sini, khasnya untuk membina pondok-pondok dan juga tempat memanggang agar memudahkan mereka sekiranya hari hujan waktu mereka berkelah bersama keluarga di sini. Yang pertama, seperti sediakan banyak sampah supaya sampah tidak dibuang merata-rata. Tambahan pula, pondok boleh ditambah juga sebab terdapat tempat yang memanggang belum ada pondok yang disediakan. Kalau boleh sampai ini tambah lagi lah tempat untuk pondok-pondok dan tanah lah yang penting. Penjajah Tamuk Peliau sentiasa mengalu-alukan kehadiran pengunjung ke Pantai Peliau bukan sahaja pada hujung minggu atau cuti umum, namun setiap hari serta ditambah dengan pembukaan pasar malam pada awal dan hujung bulan. Catherine Igang, RTM. Rancangan Christmas Tree Voices 2.0 Miri FM 2022 merupakan program khas musim perayaan anjuran bersepadu gabungan perkhidmatan IBAN, Kayan dan Kenyah RTM Miri. Program tersebut akan disiarkan pada 25 Disember nanti di ketiga-tiga perkhidmatan tersebut. Rancangan berbentuk hiburan tersebut menampilkan persembahan nyanyian artis-artis tempatan yang menyampaikan lagu berkonsepkan perayaan Hari Krismas selain lagu-lagu popular masa ini. Antara objektif program adalah mendekatkan pendengar dengan rancangan terbitan RTM Miri, khasnya perkhidmatan IBAN, Kayan dan Kenyah selain memasyarakatkan RTM dengan penduduk setempat dalam menjayakan konsep radio bervisual. Majlis perasmian rakaman rancangan itu disempurnakan oleh Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nasrul Hakim Muhammad Noh di Auditorium RTM Miri. Dalam ucapan perasmiannya, beliau memuji usaha RTM Miri dalam mengelolakan program berkenaan sekaligus melaksanakan tanggungjawab dan amanah kepada pendengar. Ia juga membuktikan kepelbagaian dan toleransi kaum yang diamalkan di Sarawak. Berkaitan lawatan kerja beliau ke stesen-stesen kawasan, ia akan dilakukan secara berterusan bagi memperolehi perkembangan dan isu semasa yang dihadapi dalam memastikan warga kerja RTM termasuk di Miri mendapat keperluan yang mencukupi. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Terima kasih Ibu Ma. Sebelum ke berita selanjutnya, kita ikuti perkembangan cuaca semasa seluruh negara bersama-sama Pegawai Met Malaysia Wan Muhammad Hafiz Hussein. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Besok 7 November 2022 bermulalah monsun timur laut yang dijangka akan berterusan hingga ke Mac 2023. Dalam tempoh ini, 4 hingga ke 6 episod luram monsun yang membawa hujan lebat berterusan boleh berlaku. Seperti musim-musim yang lalu, hujan lebat yang berterusan untuk beberapa hari boleh mengakibatkan kejadian banjir di kawasan berkedudukan rendah dan yang berhampiran dengan sungai. Sekiranya hujan lebat berterusan berlaku serentak dengan kejadian air pasang besar, risiko kejadian banjir boleh meningkat. Baik, selain itu juga pada 8 hingga ke 11 November nanti dijangka akan berlaku penumpuan angin di pantai timur Semenanjung dan juga barat Sarawak. Dan keadaan ini menyebabkan peningkatan kelembapan yang berpotensi menghasilkan hujan berterusan di kawasan berkenaan dalam tempoh ini. Maka Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran hujan berterusan peringkat waspada melibatkan 4 negeri yang melibatkan di negeri Kelantan, Terengganu, di beberapa daerah di negeri Pahang, melibatkan daerah Kuantan, Pekan dan juga Rompin serta daerah Mersing di negeri Johor, dan amaran ini berkuat kuasa daripada 8 sehingga ke 11 November 2022. Baik, selain itu juga negeri-negeri di pantai barat seperti di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, keseluruhan di negeri Johor serta di negeri Perak akan mengalami keadaan cuaca hujan dan juga ribut petir yang lebih kerap berbanding dengan hari biasa yang kita jangkakan akan berlaku pada waktu petang dan juga malam. Jadi pada orang ramai diharapkan sentiasa peka dan juga cakna dengan sebarang amaran dan juga ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baik, kita akan beralih ke paparan imej satelit bagi melihat keadaan cuaca semasa apa yang berlaku pada ketika ini. Seperti diramalkan, hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku. Keadaan cuaca yang lembap kini sedang berlaku di hampir ke semua negeri. Namun ianya lebih tertumpu di bahagian pantai barat dan juga selatan Semenanjung Malaysia. Di Lembah Kelang pada ketika ini hujan sudah pun mulai reda tetapi masih lagi berlaku di sekitar bahagian pedalaman di negeri Selangor. Begitu juga keseluruhan di negeri Sembilan, Melaka dan juga keseluruhan di negeri Johor. Hujan yang berlaku ini di bahagian pantai barat ini kita jangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Bagi negeri lain di utara dan juga di negeri Sabah dan Sarawak buat masa kini dalam keadaan yang agak mendung disertai dengan hujan di satu tempat yang kita jangkakan akan berangsur reda tidak lama lagi. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun My Gempa, serta anda boleh layari Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube kami. Baiklah, sebelum kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk paparan berita dari Pulau Mutiara Laut Cina Selatan, kita bersama-sama Haji Jack di Labuan. Silakan. Terima kasih. Hari ini masuk hari kedua tempoh berkempen bagi calon-calon dan parti politik yang bertanding di kawasan Parlimen Labuan. Usai pengumuman rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Labuan semalam, 6 calon mengesahkan diri untuk bertanding di P166 Labuan. Kebanyakan calon memulakan kempen dengan bertemu masyarakat setempat, menghadiri majlis keramaian dan pelbagai aktiviti lagi.
Antaranya, calon Barisan Nasional BN, Datuk Bashir Alias, mengadakan lawatan ke Bilik Gerakan Jentera di 17 Sub Pusat Daerah Mengundi PDM. Ketika tinjauan dilakukan, perang poster dan bendera parti yang bertanding di sekitar labuan belum kelihatan kemeriahannya dan dijangka akan memulakan gerak jentera dalam beberapa hari akan datang. Persaingan merebut kerusi P166 Labuan bakal berlangsung sengit dengan calon yang bertanding merupakan calon muka baharu dan lama serta berpengaruh di peringkat akar umbi. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Labuan bersedia menghadapi Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 yang dijadualkan pada 19 November 2022. Pegawai Pengurus SPR Labuan Yusof Muhammad berkata, persediaan merangkumi petugas, peralatan dan tempat mengundi. Kita telah pun memulakan gerak kerja untuk persiapan PRU ini telah mengambil masa yang lama sebelum ini dan secara umumnya kita telah bersedia untuk melaksanakan proses undi awal dan juga pengundian yang akan dijalankan pada 19 November nanti. Sehubungan itu, bagi pengundian pada 19 November nanti, kita menasihatkan agar para pengundi akan dapat keluar lebih awal dan waktu mengundi untuk pengundian pada 19 November ini adalah bermula daripada jam 7.30 pagi sehingga 5 petang. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas pengumuman penamaan calon bagi kawasan Parlimen P166 Labuan di Dewan Sekolah Kebangsaan Sungai Lada semalam. Pihak SPR Labuan turut menyediakan kemudahan kerusi roda kepada warga emas dan golongan orang kurang upaya OKU selain dibantu pemandu arah pusat mengundi bagi memudahkan golongan tersebut pada hari mengundi nanti. Sebanyak 21 pusat mengundi akan dibuka pada 19 November dengan 87 saluran mengundi disediakan sebelum hari mengundi awal pada 15 November. Jumlah pengundi berdaftar yang direkodkan adalah seramai 44,484 orang. Dalam perkembangan lain, aspek keselamatan pemilih berdaftar di Labuan sentiasa dipelihara. Itu jaminan Ketua Polis Daerah Labuan Superintendent Ahmad Jawila sepanjang proses demokrasi itu berlangsung di wilayah tersebut. Katanya, PRU kali ini seramai 326 anggota bakal ditugaskan sepanjang tempoh tersebut melibatkan pegawai dan anggota serta polis bantuan. Pihak polis telah bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan yang berlaku. Kerana itu, kekuatan PDRM yang dihantar untuk bertugas pada kali ini sangat mencukupi dan kita yakin proses pilihan raya di wilayah Persekutuan Labuan ini berjalan dengan lancar. Tambah beliau, semua parti bertanding perlu mengemukakan permit berkempen untuk diselaraskan pihaknya. Di bawah Seksyen 24B Akta Kesalahan Pilihan Raya agar tidak menimbulkan kesulitan kepada parti-parti politik yang bertanding, agar tidak menimbulkan kesulitan pertindihan tempat. Justru penyelarasan perlu dibuat di antara pihak polis dan juga calon parti-parti politik yang bertanding supaya kita dapat memastikan kelancaran kempen sepanjang tempoh berkempen itu berlangsung. Ujarnya, PDRM akan sentiasa melakukan pemantauan sepanjang kempen PRU berlangsung bagi memastikan tiada berlakunya sebarang kejadian yang tidak diingini. Tourism Malaysia dengan kerjasama pelbagai pihak di Labuan komited memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah itu menerusi tarikan berteraskan geopelancongan. Timbalan Pengarah Tourism Malaysia Sabah Tracy J. Tojuka berkata tarikan pelancongan berlandaskan alam semula jadi akan diberi perhatian memandangkan ia potensi besar untuk dipromosikan kepada pelancong sama ada domestik mahupun antarabangsa. Melalui penganjuran media Farm Trip Labuan Geopark, ia diharap dapat menaikkan nama Labuan serta menggamit penyertaan dari luar negara sekaligus menjadikannya destinasi pilihan pelancong. Lawatan media kali ini bukan sahaja berdasarkan lawatan Geopark tetapi berteraskan 4 konsep iaitu 4S, Sun, Sea, Seafood dan Siok. So, kumpulan media ini telah melawat produk-produk pelancongan yang berdasarkan 4S ni lah. Pergi ke pulau, diorang telah melawat homestay that has the element fun lah. Peserta merupakan wakil media, travelog dan blogger dari Semenanjung dan Sabah yang dibawa untuk merasai pengalaman berada di Labuan.
Mereka turut berpeluang merasai makanan tradisional yang terdapat di Labuan dan juga Borneo serta dapat merasai sendiri pengalaman menumpah ambuyat yang merupakan salah satu menu kegemaran masyarakat tempatan, khususnya kaum Kadayan Brunei. Sepanjang 4 hari 3 malam di sini, saya rasa saya dapat satu pengalaman yang baru sebab saya tak pernah pergi Labuan. Dan the best thing yang saya rasa paling seronok adalah belajar buat ambuyat. That's a very memorable for me sebab ambuyat tu satu makanan tradisi yang memang dapat dekat Sabah ni saja, kat Labuan. Amat berpuas hati, banyak aktiviti yang dibuat baik dalam bandar ataupun di luar bandar seperti bermain gasing dengan melihat ikan bilis, juga diberi peluang untuk masuk ke pulau, dapat eksplor pulau. Kita mengharapkan agar aktiviti yang sedemikian untuk masa akan datang lebih diperbanyakkan lagi. Malam penghargaan dan penutupan diserikan dengan persembahan bermukun daripada masyarakat tempatan. Tarikan utama kepada para wakil media ini selain kehadiran ahli daripada Persatuan Penggiat Media Labuan dan juga pemain industri terlibat. Dengan itu, sekian paparan berita wilayah dari Labuan. Kembali ke Angkasa Puri, silakan. Terima kasih Harji Jahid. Usaha bagi meraih sokongan di kalangan pengundi di kawasan Parlimen Kanga terus diperhebatkan. Pelbagai program turun padang dan sembang santai bersama pengundi dilaksanakan meliputi kesemua 5 kawasan Dewan Undangan Negeri iaitu Bintong, Sena, Indra Kayangan, Kuala Perlis dan Kayang. Calon BN Parlimen Kanga Datuk Dr. Fatul Bari Mat Jahaya mengguna pendekatan bersekemuka dan kempen menerusi media sosial bagi mendekati pengundi khususnya di kalangan golongan muda. Pagi tadi beliau meluangkan masa beramah mesra dengan peniaga dan pengunjung di Pasar Sehari Behur Latih. Pasar tumpuan orang ramai bagi mendapatkan pelbagai barangan keperluan harian. Tempoh 2 minggu berkempen akan dimanfaatkan sebaik mungkin bagi menemui 74,859 pengundi berdaftar di kawasan Parlimen. Calon Barisan Nasional Arau Datuk Rozabil Abdul Rahman bakal membincangkan mekanisme baharu dengan pihak berkaitan bagi menyelesaikan masalah dihadapi pemandu e-hailing. Pemandu e-hailing didapati mengalami kesukaran mengambil penumpang khususnya di kawasan stesen kereta api Arau disebabkan kesesakan lalu lintas. Tadi saya telah menelefon Ketua Pegawai Eksekutif KTM untuk bagaimana cara nak membantu mereka, dan insya-Allah CEO KTM Berhad akan membawa pengurus wilayahnya untuk berbincang dan mengenai pasti cara yang terbaik dalam membantu mengurangkan trafik di stesen KTM Arau. Sementara itu, pemandu e-hailing berharap masalah dihadapi mereka dapat diatasi segera. Berharaplah ada pihak yang boleh menyelesaikan masalah ni dengan orang kata apa, ambillah tindakan yang sepatutnya untuk memudahkan kerja-kerja kami dan memudahkan pengguna-pengguna pengguna awam di Arau ni. Faktor anak tempatan jadi kekuatan bagi menarik undi penduduk di Parlimen Kubang Pasu. Calon kawasan Parlimen berkenaan, Datuk Hasmuni Hassan, yakin pengundi bijak menilai calon mana paling mengemudi Parlimen tersebut. Saya menghormati pencabar-pencabar saya ni, di mana 2 orang ni mempunyai pengalaman yang lama menang di dalam pilihan raya dan berkali-kali masuk di dalam pilihan raya. Saya anak tempatan di sini. Saya juga calon pemuda, muka baru, wajah baru yang diketengahkan oleh parti. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis beramah mesra bersama media Digitra. Datuk Hasmuni berdepan saingan 3 calon lain iaitu Datuk Amiruddin Hamzah, Pejuang, Datuk Ku Abdul Rahman Ku Ismail dari Perikatan Nasional PN dan Wakil Pakatan Harapan PH Aizuddin Arifin.
Kesungguhan gerak kerja jentera Barisan Nasional BN di Parlimen Langkawi sejak beberapa tahun lalu mampu menjamin kejayaan di kawasan itu. Calon BN P004 Langkawi, Datuk Amisha Siraj berkata, adalah menjadi keutamaan pihaknya bagi mengumpul permasalahan orang awam dan menyelesaikannya berbanding menjanjikan sesuatu yang belum pasti ditunaikan. Saya lebihkan berkonsepkan macam ni. Jangan cakap banyak, prove that you can do the job. My issue macam mana nak selesai. Saya lebih saya menunjukkan karakter diri saya yang sebenar. Saya tak mau janji sana, janji sini, tiba-tiba tak boleh buat. As a ex-government officer for the past 30 years, and then cara saya bekerja ni, you have to show that you can solve the people's problem. Beliau ditemui selepas sesi dialog dan ramah mesra bersama ahli Persatuan Peniaga Pasar Malam di Langkawi. Pada program sama, beliau menyerahkan sumbangan kemah berukuran 10x10 kepada 150 peniaga pasar malam di daerah berkenaan. Di Pulau Pinang, calon kawasan Parlimen Nibong Tebal, Datuk Seri Tanen Tiren, terharu diberikan sambutan hangat masyarakat di sekitar Pasar Awam Taman Berjaya. Terharu dengan respon yang saya terima pada pagi ini yang begitu baik di pasar, terutamanya peniaga-peniaga di sini di pasar besar Tasik Taman Berjaya, dan juga saya dapati seluruh penghuni-penghuni ke pasar ini memberi sambutan begitu hangat. Kawasan parlimen tersebut turut ditandingi Datuk Mansur Osman PN, Fadilah Siddiq PH dan calon bebas Goh Keng Huat. Sedikit perkembangan sukan, skuad hoki lelaki senior negara akhirnya mencatat kemenangan pertama dalam kempen Piala Sultan Azlan Shah 2022 selepas menjinakkan Mesir 4-1 pada aksi ketiga di Stadium Sultan Azlan Shah malam tadi. Kemenangan tersebut sedikit sebanyak memadam episod duka skuad negara selepas mencatat keputusan seri dan tewas pada dua aksi pertama sebelum ini. Malaysia bagaimanapun gagal menggunakan peluang yang terhidang dengan baik di babak pertama apabila diikat satu sama dengan Mesir sehingga rehat. Meskipun mendominasi sepanjang permainan, skuad kendalian Arul Selvaraj itu memperoleh gol pada minit ke-12 menerusi penyerang muda Shelo Silverius. Namun, Mesir menyamakan kedudukan menerusi Mahmud Mahdu pada minit ke-23. Masuk babak kedua, The Speedy Tigers mula menampilkan aksi sebenar apabila meledak 3 gol hasil jaringan Muhammad Firan Ashari, Muhammad Amirul Hamizan Azhar dan sekali lagi menerusi Shelo. Kemenangan itu membolehkan Malaysia mengumpul 4 mata dan berada di tempat ketiga di belakang Jepun dengan kelebihan 1 perlawanan menentang Afrika Selatan yang tertunda akibat hujan lebat kemarin. Aksi tersebut akan disambung semula jam 5 petang ini dengan Malaysia ketinggalan 0-1 selepas 13 minit permainan. Sementara itu, Ketua Jurulatih Skuad Negara Arul Selvaraj tetap berpuas hati dengan aksi anak buahnya yang bangkit meledak 3 gol selepas rehat. Jelasnya, apa yang penting, skuad negara berjaya mengutip 3 mata tanpa mengira jumlah jaringan. Of course, sekarang kita dah score field goal, orang nak tanya kenapa kita tak score shot corner. So, bila kita score shot corner, orang nak kata score field goal. So, it's always, for me, as long as we score, whether field goal or shot corner, for me it's important to win. And we are in a stage that we want to win, so whether it's 1-0 or 10-0, win is a win. So yeah, credit to goal scorers yang field goal players. So it means we are creating more scorers from not just daripada Razi, tapi daripada field goal. Field goal pun I think got 2 different players scored. So yeah, we are happy here. Jelasnya, kemenangan ini turut menambah lagi keyakinan pemain untuk bangkit melakar kemenangan ke atas Afrika Selatan petang ini. Sementara itu, perlawanan lain semalam turut menyaksikan Korea Selatan menewaskan Pakistan 2-1, manakala Jepun menundukkan Afrika Selatan 4-2.
Pembinaan stesen ECRL di Bandar Puncak Alam tetap diteruskan. Jelas Menteri Kewangan yang juga calon Barisan Nasional bagi Parlimen Kuala Selangor, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, pembinaan dilaksanakan atas permintaan penduduk setempat itu sudah pun diumum pada 6 bulan lepas. Ada beberapa stesen ECRL yang tidak diluluskan ataupun belum lagi diluluskan, ya. Dan salah satunya ialah stesen di sinilah, di Puncak Alam, di Alam Suria. Dan oleh itu kita telah berbincang Menteri Pengangkutan, MRL, Kewangan dan sebagainya. Agensi-agensi yang berkaitan telah setuju meluluskan beberapa stesen. Masih diteruskan. 6 bulan telah diumumkan 6 bulan yang lepas. Bukan benda yang baru. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Penutupan Hari Keluarga Bandar Puncak Alam SUKAF 2022. Isu kesihatan jadi tumpuan kempen calon BN Parlimen Gombak Datuk Megat Zulkarnain Omar Din. Beliau membawa 3 doktor pakar dari Hospital Kuala Lumpur, Institut Jantung Negara dan pakar pergigian pada sesi ziarah penduduk kampung Sungai Salak. Saya lebih tertumpu kepada program-program poket seperti ini kerana kita lebih dapat duduk berbincang dan akhirnya kita mengetahui apakah kehendak pengundi yang sebenarnya. Kerana selama 15 tahun mereka tak suka hit and run ni, pemimpin datang, bucap and they go off. Dan akhirnya pada saya ini tidak memberi sebarang kesan. Mereka lebih suka kepada berinteraksi secara eksklusif. Seorang lelaki maut manakala 6 lagi cedera ringan dalam kemalangan membabitkan 3 kenderaan di kilometer 26.5 Jalan Kota Baru, Kuala Kerai, Kelantan semalam. Dalam kejadian jam 7.48 malam itu, mangsa yang memandu kereta jenis Subaru, Muhammad Raimi Rajimi, 35 tahun yang bekerja sebagai penolong pegawai Tanah Pasir Mas, disahkan maut di tempat kejadian. Ketua Polis Daerah Machang, Superintenden Muhammad Rusli Mat yang mengesahkan perkara itu berkata, siasatan lanjut mendapati kemalangan berlaku apabila sebuah kereta jenis Azia melanggar bahagian belakang sebelah kanan lori dari arah yang sama. Pemandu kereta terbabit dipercayai hilang kawalan dan terbabas lalu masuk ke laluan bertentangan dan merempuh kereta dipandu mangsa yang menghala ke Kota Baru. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Machang bagi bedah siasat, manakala penumpang lain menerima rawatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 APJ 1987 kerana memandu secara melulu dan berbahaya sehingga menyebabkan kemalangan dan kematian. Sedikit perkembangan sukan. Juara Liga Super Johor Darul Takzim JDT mencerahkan peluang mara ke peringkat separuh akhir Piala Malaysia selepas mencatat kemenangan selesa 3-0 ke atas naib juara Liga Premier Kelantan FC di suku akhir pertama malam tadi. Biarpun beraksi di hadapan lebih 20,000 penonton tuan rumah, ia jelas tidak menggerunkan JDT yang lebih banyak mendominasi permainan. Skuad Harimau Selatan itu tidak berdepan masalah untuk mendahului 2-0 sebelum rehat apabila penjaring terbanyak Liga Super Bergson De Silva meledak gol pertama pada minit ke-29. Disusuli tandukan Muhammad Syafiq Ahmad pada minit ke-37. Harapan Kelantan untuk membawa bekalan gol pada pertemuan kedua di Iskandar Puteri Jumaat depan turut musnah apabila Leandro Velasquez menjarakkan kelebihan JDT hasil jaringan ketiga pada minit ke-74. Bagaimanapun, skuad kendalian Hector Bidolio itu bakal kehilangan khidmat Muhammad Afiq Fazail pada aksi kedua nanti selepas pemain tengah itu dilayangkan kad merah kerana melakukan kekasaran. Kemenangan 3-0 itu menyaksikan JDT kini dalam kedudukan selesa untuk ke separuh akhir. Sekaligus semakin hampir dalam misi mereka menembus kekecewaan di final musim lalu. Kejohanan Rugby Piala Agong 2022, penyandang juara Terengganu membuka tirai kejohanan dengan bergaya apabila menumpaskan Johor 30-17. Pertemuan berlangsung di Stadium Rugby Tengku Muhammad Ismail, Kompleks Sukan Negeri Terengganu di Gong Badak. Johor bagaimanapun terlebih dahulu memperolehi mata menerusi try Muhammad Faik Aslah Muhammad Satar pada minit ke-25, disusuli conversion dua mata yang disempurnakan Muhammad Asri Azhar. Pada minit ke-31, Terengganu merapatkan kedudukan dengan try pertama menerusi Kino Joji Tauke Salili.
Muhammad Faris Peat kemudian menyempurnakan conversion sekaligus mengikat kedudukan 7 sama sehingga tamat babak pertama. Terengganu kemudian menjarakkan mata menerusi penalti 3 mata yang disempurnakan Muhammad Faris pada minit ke-50, tetapi Johor mengejar menerusi satu lagi try untuk kedudukan 10-12. Tuan rumah sekali lagi menjarakkan mata untuk mendahului 20-12 sebelum Johor merapatkan jurang hasil try Muhammad Syahiran Stofa pada minit ke-70 untuk kedudukan 20-17. Namun, tendangan penalti Muhammad Faris serta try pada minit akhir oleh Muhammad Akil Ahmad Fauzi diikuti conversion Abdul Latif Said berjaya memastikan kemenangan Terengganu 30-17. Pastikan kempen 2 minggu di Air Hitam Johor tidak sesekali menyentuh isu perkauman. Calon BN Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata cara kerja berkempen perlu lebih harmoni seiring dengan tempoh perkhidmatannya di situ sejak 18 tahun lalu. Menurut beliau yang juga Menteri Pengangkutan, kita perlu mementingkan kestabilan lapisan masyarakat supaya agenda pembangunan dan kemajuan dapat direalisasikan. Sejak lama kita mulakan dengan inisiatif Barisan Nasional. Kalau di Pavali pun Barisan Nasional, dia bukan MIC saja yang buat. Untuk untuk perayaan lain seperti Tahun Baru Cina, termasuk Hari Raya Puasa, kita buat secara berkelompok dan kita ni sebenarnya dalam suasana yang memang harmoni. Beliau berkata demikian pada program Komuniti Air Hitam, lebih baik cegah AADK Negeri Johor di Air Hitam Batu Pahat. Barisan Nasional BN Johor mengambil pendekatan merendah diri, tidak memandang rendah terhadap mana-mana parti dan calon bebas yang bertanding kerusi parlimen pada Pilihan Raya Umum PRU ke-15. Pengarah Operasi PRU BN Johor, Datuk On Hafiz Ghazi berkata, pihaknya akan bekerja keras semasa berkempen untuk mendapatkan mandat rakyat bagi membawa kestabilan dan kemakmuran kepada negeri. Justru, beliau menyuruh semua parti terlibat menjaga batas dan tidak menggunakan sentimen perkauman semasa berkempen serta tidak menabur fitnah yang dilihat semakin berluasa ketika ini. Kita kena berkempen secara sihat sebab fitnah sekarang ini tengah berluasa dan kita minta supaya semua parti-parti di luar sana untuk kurangkanlah budaya fitnah ni tak sihat untuk negeri Johor ni dan negara secara keseluruhan ni. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah dan Pelancaran Tabung Pembinaan Masjid An-Nur Bandar Tiram yang turut dihadiri calon BN Parlimen Tebrau Datuk Nicole Wong Siao Ting. Dalam perkembangan lain, sumbangan dana berjumlah RM5 juta oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU bagi membina Masjid An-Nur Bandar Tiram Johor Bahru bukti kukuh manfaat diterima rakyat hasil jalinan baik kerajaan negeri dan persekutuan. Di peringkat kerajaan negeri, kita perlukan bantuan kerajaan persekutuan untuk menjayakan agenda-agenda untuk membangunkan negeri. Sebagai contoh, saya nak kongsi kita mempunyai tanah yang luas di kawasan Sedenak, Datuk. Bukan satu kawasan yang boleh menjadi pemangkin pembangunan ekonomi untuk negeri Johor. Bukan untuk Sedenak semata-mata. Masjid yang melibatkan kos RM12 juta itu boleh menempatkan 1,500 jemaah dalam satu-satu masa. Ia dijangka mengambil tempoh masa 2 tahun dan akan mula dibina bulan hadapan. Setakat ini, sebanyak RM10.6 juta telah berjaya dikutip melibatkan Kerajaan Persekutuan, JCOB dan Jawatan Kuasa Penduduk setempat. Berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Sahih Samsudin. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.